Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, hari ini saya bertuah sebab saya dapat berwawancara ataupun berdiskusi bersama tokoh seni sastra negaraan Melaka, iaitu Tuan Haji Abdul Rani MB ataupun dikenali sebagai Irani MB ataupun Ibnu Saleh dilahirkan di Kampung Air Molek, Melaka. Beliau ini mendapat pendidikan di sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Maktab Perguruan Sultan Idris dan Universiti Sains Malaysia. Dan kejayaan beliau ni adalah seorang guru, iaitu beliau ni pernah bertugas di beberapa buah sekolah ya, contohnya sekolah-sekolah di St. Anthony Labuan, di SMK Buloh Kesap Segamat Johor, dan sekolah yang terakhir adalah di Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran. Dan sebagai guru penolong kanan, Cikgu Rani ni berkhidmatlah selama 34 tahun 6 bulan dalam sektor perguruan dan banyak menghabiskan sisa ataupun usianya dalam mendidik anak bangsa untuk mempelajari, khususnya dalam mata pelajaran sastra lah. Jadi Cikgu Rani MB ni bukan sahaja menulis, dan beliau ni banyak juga menghasilkan cerpen, skrip teater dan juga esei lah, bersama-sama pada ketika itu penulis Labuan ya Cikgu ya, semasa di Labuan tu. Ya, dan beliau turut juga menyumbang puisinya dalam antologi yang diberi judul Tarian Laut. Selain itu, turut menyumbangkan puisinya dalam antologi Di Sini Segalanya Bermula, terbitan DBP, dan Gemar Membelah Gemar, terbitan Gafina. Dan beliau ini bukan saja menulis, tetapi seorang pendeklamator yang handal. Dan kalau rakan-rakan dapat lihat nanti di YouTube, banyaklah klip-klip video yang memaparkan Cikgu Irani MB ni mendeklamatorkan puisinya. Dan beliau juga turut pernah diundang membacakan puisi di Batam, Indonesia pada pertemuan penyair Selat Selatan, dan beliau juga turut diundang untuk mendeklamasikan puisi di Malam Puisi Usman Awang di Johor Bahru sempena perasmian DBP Wilayah Selatan. Dan juga Cikgu Irani MB ni aktif dalam Persatuan Penulis dan pernah menganggotai Persatuan Penulis Asasmu semasa di MPSI. Dia juga turut menjadi ahli perwira di Labuan serta menganggotai Persatuan Penulis Johor PPJ, dan sekarang menganggotai Ikatan Persuratan Melayu IPM. Baiklah Cikgu, banyak panjang lebar dah saya menerangkan sedikit lah. Kita bagi penghargaan atas jasa dan khidmat Cikgu selama menjadi perjalanan sebagai sastrawan. Dan baiklah Cikgu, soalan pertama boleh saya mulakan Cikgu Ya Cikgu, boleh saya mulakan soalan pertama Cikgu? Cikgu? Okay, Hafizul, okay. Kenapa tadi lain Hafizul? Lain Cikgu. Tapi tak apa, saya sambung ni. Okay, Cikgu boleh saya teruskan Okay. Biasalah tu, atas talian ni itulah kekangan cabarannya tu. Okay, tak apa. Nanti edit semula. Okay, baik, tak apa. Dia teruskan Cikgu. Soalan pertamanya adalah saya nak mulakan dengan soalan yang pertamalah. Seperti yang diketahui Cikgu, dunia sastra ini selalu dipandang enteng oleh berbagai masyarakat, pihak, sehingga kan Cikgu pada ketika mana saya dulu nak mengambil jurusan sastra ataupun kesastraan Melayu, diperlekehkan oleh masyarakat sekeliling, sanak saudara yang mengatakan bahawa selepas ini mesti tiada kerja ataupun tiada pekerjaan yang boleh menjamin masa depan. Dan saya nak tanyakan kepada Cikgu sebagai seorang sastrawan, mengapakah memilih sastra ini sebagai salah satu roh yang hidup dalam jasad Cikgu sehingga ke hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hafizul Helmi dari UPM. Pertama, kenapa saya pilih sastra? Sebab minat pada sastra. Saya mengambil sastra masa tingkatan 4 lagi. Saya dah ambil sastra tulen, dan yang mengajar pada saya dan rakan-rakan pada masa itu adalah Cikgu Samad Ahmad, seorang penulis sekitar tahun 50-an, 60-an. Ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang menarik minat. Sebenarnya masa itu kami diperkenalkan dengan berbagai puisi, dan dalam umur 16 tahun
saya mula menulis satu puisi. Dan saya pun tak tahu kenapa. Saya menghantar puisi tersebut kepada Ustaz di Kelantan, ya. Tapi bila selepas 6 bulan karya saya itu dihantar semula kepada saya, daripada 16 baris cuma tinggal 2 baris saja. Pada masa itu saya terhentak sikitlah. Tapi bidang sastra itu memang minat. Dan masa tingkatan 5 selepas SPM, saya menjadi pelajar terbaik, mata pelajaran terbaik dalam SPM ketika di Munshi itu tahun 76. Ya. Jadi dia tertanamlah dalam jiwa. Kemudian dia rang sekejap. Tapi apabila saya masuk ke MPSI, Mata Perguruan Sultan Idris, minat itu timbul semula kerana ramai kekanda-kekanda kami, ya, penulis-penulis yang berasal dari MPSI, seperti Dharma Wijaya, Osman Putih, ya, Haji Kik dan sebagainya, memang akan setiap tahun akan datang melawat kami, ya. Dan pada masa itu saya merupakan ketua satu angkatan sastrawan muda di MPSI. Jadi memang saya sangat rapat dengan penulis-penulis ni. Kemudian pada masa saya di MPSI juga terdapat 2 nama besar, ya, yang menjadi penulis novel. Zailani Taslim misalnya. Dia punya novel lebih daripada 80 novel, Zailani Taslim ini, dan juga Awang Abdullah. Jadi kami rakan-rakan ni ada 2 grup, satu penulis novel, penulis cerpen, satu lagi adalah penulis puisi, penulis sajak. Dan kalau perlukan gambar dan sebagai bukti, pada masa itu saya sangat aktif di MPSI membaca puisi bersama dengan beberapa orang rakan, Cikgu Maisa, Cik Adnan, ya, atau adik kepada Dian Seman pada masa itu. Jadi memang jiwa tu memang jiwa sastra satu. Yang kedua, pada zaman saya sebenarnya, orang sastra ni bakal menjadi ADO paling rendah lah pada masa itu. Jadi peluang orang sastra masuk universiti dengan pelajar sains, 100% orang sastra, 50% orang sains. Jadi ramai pelajar-pelajar sains masa tingkatan 4 dan 5 masuk ke aliran sastra. Ya. Pada masa itulah, pada zaman saya. Tapi bila zaman anda, ya, ini cuma tanggapan. Jangan letakkan kita punya pemikiran macam itu. Sebab orang bertanggapan orang sastra tak ke mana. Sebab mereka tidak ada pengetahuan tentang dunia sastra. Orang sastra ni, dia banyak bidang sebenarnya boleh masuk. Selain daripada pentadbiran, sekarang ni ada filman, ada animasi dan sebagainya, banyak. Ya, TV kita saja dah berapa yang memerlukan orang sastra berada di dalam media tersebut, ya. Sebab masyarakat tak memahamilah, menyebabkan mereka menganggap bahawa orang sastra lepas ni tak ada kerja. Serupalah saya mengajar di sekolah tahfiz, ya. Orang tanya, budak-budak tahfiz ni layak jadi imam je ke? Mereka tak tahu bahawa sebaik saja mereka habis daripada Mesir, mereka boleh mengaji melalui talian internet dia sebulan dapat 10-15 ribu. Ya, kalau kita lihat sekarang. Ambil contoh Ustaz Don lah, Ustaz Don. Ya, kalau dia punya pendapatan jadi pensyarah di kuis mungkin 3 atau 4 ribu atau 5 ribu. Tapi apabila dia masuk dalam TV Al-Hijrah, OIC dan sebagainya, dia mungkin dibayar satu slot mungkin 8-10 ribu. Ya. Jadi pemikiran, ya, kita berhadapan dengan pemikiran seperti ini. Jadi kita jangan rasa negatif. Ya. Bagi saya pelajar sastra, pelajar sains sama. Ya, di Malaysia sahaja kita mengklasifikasikan pelajar sastra, pelajar sains. Tapi kalau di Eropah, pelajar sains, pelajar doktor, pelajar biologi, pelajar fizik wajib mengambil mata pelajaran sastra. Ya. Sebab mereka percaya otak kanan, otak kiri. Ya. Otak kanan matematik, sains, otak kiri sastra. Mesti diseimbangkan. Kalau tidak, dia jalan sengit. Ya. Jadi orang barat dia memahami perkara ini. Orang kita tak. Orang kita masih budak sastra. Nak ke mana budak sastra? Ya. Adakah orang sastra ni sajak bawa lampu saja?
Itu pemikiran, tanggapan. Jadi jangan letakkan tanggapan masyarakat seperti itu. Ya. Ramai orang sastra berjaya, ya, jadi jutawan. Kan kalau kita bercakap tentang penulis dari Sarawak yang menulis novel seram, ya, pendapatan dia 1 tahun hampir 2 juta. Ya. Ini mungkin orang tak tahu. Contohnya Aminah Mukhtar, ya, Aminah Mukhtar yang menulis novel, dia punya pendapatan hampir 1 juta setahun reality dia je. Ya. Jadi hari ini tak diketahui oleh masyarakat. Ya. Mungkin saya menulis untuk mengisi masa lapang kan. Tapi bagi mereka pasarkan, mereka bisneskan. Dan hari ini kita lihat, saya terlibat dengan program-program JKKN, Jabatan Kementerian Kebudayaan. Jadi mereka sudah mula mengekonomikan seni. Ya. Maknanya seni itu menjadi punca pendapatan kepada para pendukung seni. Ya, tarian, teater, sastra. Ya. Kita ambil contoh lah, kalau orang panggil kita membaca puisi, ya, di kategori lah. Mungkin saya dibayar sekali baca mungkin 300. Atau kalau lebih besar mungkin sekali baca 500. Tapi kalau kita jemput sama saya, baca saja 1000. Betul. Sarawak Negara punya standard, baca saja. Ya. Itu tak hotel lagi, dia mesti hotel 5 bintang. Kemudian dia mesti ada driver ambil dekat rumah. Itu yang masyarakat tak faham. Jadi kalau meletakkan pemikiran, ya, bagi saya tak setuju sebab masyarakat tidak memahami sastra itu ada sumbangan. Itu kita cerita lagi tentang sumbangan, bagaimana sastra dapat membentuk budaya, moral dan sebagainya. Ya, itu orang ceritakan hujung-hujung. Ya. Di mana sekarang ini saya cuba menerapkan sastra ini sebagai satu tempat untuk mereka yang bermasalah meluahkan perasaan. Baru ni saya masuk ke rumah Ridau Sakinah, ya, pelajar-pelajar. Nanti kalau nak tengok boleh tengok dalam internet rumah Ridau Sakinah ini, di mana mereka dapat luahkan melalui puisi. Ya, hati mereka, perasaan mereka. Dengan meluahkan ini mereka rasa lapang. Lepas itu saya betulkan balik, seronok dia orang dapat tengok hasil karya dia. Sebenarnya kalau nak tengok mereka ramai juga yang ada bakat. Ya. Jadi ruang. Saya pernah masuk ke Hindri Geni. Ya, saya pernah masuk ke sekolah di Legi, ya, sekolah budak perempuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengimbangkan, ya, jiwa mereka. Mereka ada tempat untuk meluahkan perasaan. Ya. Sains tidak, dia menambahkan kita punya tekanan lagi. Ya. Saya rasa setakat itu saya cukup untuk menjawab soalan itu. Baik cikgu, terima kasih banyak. Betul cikgu, saya pun bersetuju dengan cikgu lah yang mengatakan bahawa pemikiran masyarakat itu perlu diperbaiki. Seperti mana kalau kita lihat kan pemikiran masyarakat berkaitan dengan sekolah-sekolah banduan Hindri Geni yang akhirnya mereka keluar tidak dapat apa yang setimpal dengan, ya memang kita tahu mereka melakukan satu kesalahan, tetapi pemikiran masyarakat terhadap mereka itu perlu diubah. Begitu juga pemikiran terhadap mereka yang mengambil sastra, jurusan mereka, masa depan mereka perlulah diubah. Baik cikgu, terima kasih atas pandangan cikgu ataupun cikgu punya berkaitan dengan kita punya tajuk yang pertama tadi, iaitu berkaitan dengan pemikiran sastra masyarakat itu sendiri. Baiklah, yang keduanya adalah saya nak menjurus kepada karya cikgu. Memang kami ditugaskan untuk memilih satu saja karya, iaitu jadi saya memilihlah Sajak Sebentuk Kerongsong Sekeping Hati Anak ini, yang saya rasa ia begitu istimewa dan mempunyai orang kata ceritanya yang tersendiri. Jadi cikgu, boleh tak cikgu ceritakan sedikit mengapa ia begitu istimewa, sampaikan saya lihat bila cikgu nyatakan bahawa sampai 1000 orang menangis oleh kerana Sajak Sebentuk Kerongsong Sekeping Hati Anak ini. Jadi ia merupakan satu karya yang saya rasa karya besar ni. Kalau kita tak ceritakan, saya rasa sayang untuk masyarakat jika ataupun kawan-kawan saya jika mereka tidak tahu berkaitan dengan karya yang sebaik ini. Cikgu, silakan. Baik Hafizul, sebenarnya Sebentuk Kerongsong Sekeping Hati Anak itu dia saya hasilkan
saya menonton TV sebenarnya dalam berita TV1 dan disiarkan tentang seorang pelajar di Kelang yang telah dilanggar, dalam istilah sastra dipanggil ditabrak ya oleh sebuah trailer. Itu asas yang disiarkan di TV. Kemudian saya melihat puncanya pelajar ini nak dia dihantar ke sekolah agama, sekolah Arab, dia pimpin, tapi sampai tepi jalan dia suruh anak dia melintas sendiri. Ya. Dan anak ni melintas, dan semasa anak ni melintas lah dilanggar. Dan langgar badan anak ini telah putus dua. Ya. Dan sebelah tangan kanannya memegang krosang ya, yang masih lagi tak lepas. Dan untuk pengetahuan Hafizul, bahawa krosang itu adalah nak dihadiahkan kepada seorang guru. Jadi saya memang rasa tersentuh. Saya menakkan itu, saya sedih. Ya, walaupun peristiwa itu sudah 10 tahun. Nak dihadiahkan kepada seorang guru. Ya. Jadi ini satu motivasi pada cikgu bahawa kasih sayang seorang guru kepada anak murid dan kasih sayang seorang murid kepada guru. Ya. Walaupun badannya sudah terpisah, tapi krosang itu masih lagi di tangan. Baik, selepas saja berita itu, saya terus menghadap komputer. Sebenarnya masa itu mata tengah menitiskan mata, memang saya menangis masa itu. Sebab Salina ini, dia sebaya dengan anak bongsu saya, ada sekarang ini mungkin umur sudah 20 tahun. Ya. Dan memang saya setiap balik sekolah, saya akan hantar anak saya ke sekolah agama. Dia mendekat dalam jiwa. Dan semasa saya menaip, saya rasa sajak ini saya buat tak sampai 15 minit. Saya taip terus. Ya. Dan tak edit pun. Ya, sajak ini saya tak edit pun. Kalau tidak silap saya buat sajak ini hari Khamis. Ya. Besok tu, hari Jumaat pagi, saya hantar secara pos laju ke Mingguan Malaysia. Dan Alhamdulillah telah disiarkan di Mingguan Malaysia. Suatu detik, saya rasa karya saya yang pertama yang terbit di akhbar sangat cepat. Ya, sangat cepat. Biasa 2 minggu, sebulan, sebulan setengah, kadang-kadang sampai 3 bulan. Ini 3 hari saja. Dan untuk pengetahuan, sajak ini keluar dalam headline. Muka hadapan, bukan muka tengah. Ya. Itu sebab krosang di depan tu, dia keluar dalam headline. Selang seminggu, ya, di negeri Melaka, telah diadakan Hari Guru Peringkat Negeri. Dan salah seorang pengacara itu, Puan Rubaiyah Abu Nawas itu sekarang ni, kalau tak silap saya, ketua sektor di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, telah menelpon saya. Dia minta sajak daripada saya. Saya kata kalau nak minta sajak Hari Guru biasa tak ada. Tapi kalau nak, ada satu sajak yang telah keluar hari minggu lepas. Jadi saya, masa tu kita tak ada email. Saya terpaksa hantar. Ya. Rumah dia pun tak jauh. Saya hantar ke rumah dia dan dia telah membaca dalam pembukaan Hari Guru itu, dia telah membacakan puisi ini. Dan memang berita hangat kemalangan itu memang satu Malaysia tersebar. Dan bila sajak ini dibacakan dalam dewan yang besar yang dihadiri oleh Hari Guru Peringkat Negeri, biasanya antara 1,000-1,500 orang yang ada. Dan dia telah membacanya sajak sebentuk krosang sekeping hati anak ini telah menyebabkan hampir semua audien yang ada dalam Dewan Seri Negeri itu nangis. Ya. Sebab merasa ini punya sentuhan. Ya. Saya ikhlas katakan bahawa masa saya menulis sajak ini saya menangis. Ya. Sebab dia terlalu dekat dengan dunia guru. Ya. Dengan dunia guru. Dan bagi pelajar saya khususnya, dia kenal saya siapa. Ya. Saya sangat rapat dengan pelajar sehingga dia pelajar panggil saya ayah dan sebagainya. Saya sangat rapat. Jadi bila saya menaip sajak ini, dia masuk dalam diri saya. Ya. Jadi pengelahiran idea itu dengan menonton TV saja kita dapat idea lah. Itu kalau penulis lah, mungkin daripada pengalaman lain. Jadi ada lagi satu, ya, saya nak sentuh bahawa bagaimana idea ini timbul
bila menonton TV, apabila kapal Mawi Marmara yang ditahan oleh tentera Israel telah ditembak beberapa orang kru ataupun orang yang nak melawan Palestin pada masa itu telah ditembak. Dan daripada situ timbul satu sajak, itu pun sajak yang agak cepat. Timbul satu sajak yang bertajuk kalau tak silap gandum, ya, lagi itu tak ingatlah. Mungkin Hafizul boleh ini, saya ada hantar pada Hafizul ya. Ya betul. Dan sajak itu dia sangat terkesan dan dia telah terbit, sajak ini telah terbit dalam kalau tidak silap saya dalam Jendela Selatan, ya, dalam Jendela Selatan. Satu makalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Itu berkaitan dengan puisi tersebutlah. Okey, Hafizul. Okey cikgu, ni gandum sebutir peluru air mata ya. Ya. Ya betul. Di majalah Al-Izdihar. Tapi sebenarnya dia dah terbit dahulu dari makalah Jendela Selatan. Betul. Okey, baik. Ya, terus. Okey, Hafizul, apa lagi? Okey cikgu, itu merupakan apa orang kata salah satulah kan orang kata sajak cikgu yang mempunyai keistimewaan sendirilah. Jadi sajak-sajak yang berkaitan dengan dunia perguruan itu begitu dekat dengan jiwa cikgu dan juga dunia-dunia orang kata kemanusiaan itu sendiri. Jadi baiklah cikgu, soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan kritikan sastra lah. Mengenai kritikan sastra ini sebenarnya cikgu assignment ataupun tugasan yang diberikan adalah berkaitan dengan kritikan dalam sastra dalam pengajaran bahasa Melayu. Jadi tidak orang kata tak bolehlah kalau saya nak lari daripada tajuk tu sendiri kan. Jadi soalan seterusnya mengenai kritikan sastra dalam karya sastra Melayu. Apa yang kami belajar adalah kritikan ini terbahagi kepada beberapa tahap. Yang pertama adalah ulasan, yang kedua komentar, yang ketiga resensi dan yang terakhirnya adalah kritikan itu sendiri. Jadi pada pandangan cikgu, mengapakah kritikan dalam sastra ini begitu penting sekali? Adakah ia sangat diperlukan dalam dunia sastra? Silakan cikgu. Okey, yang pertama sekali, rupanya tak berubah. Ya. Kritik sastra di peringkat tingkatan 6, dia tak berubah dari zaman saya sampai zaman kini. Ya. Itu yang saya nak komen lah. Menyebabkan kita rasa terkaku. Ya. Dia seharusnya dunia kritikan karya ni, dia kena keluar. Kena keluar dari kritikan struktur. Ya. Tema, persoalan dan sebagainya sampai ujung apa dia pengajaran. Bagi saya, kalau struktur ini kekal, dia tidak menambah minat pelajar. Kita kena ubah. Fenomena ini bagi saya dia kena ubah. Di mana sastra ini perlu dilihat dari segi sudut yang lain. Contoh saya beri, sudut psikologi, sudut moral, sudut agama, sudut budaya. Ya. Saya pernah bersama dengan Dr. Samsudin Usman membentang satu kertas kerja kalau tak silap saya di Mata Peruan Melayu Melaka. Saya membicarakan tentang buku Nurhayati Haji Ibrahim, ya. Di mana saya melihat dalam novel Nurhayati Haji Ibrahim, saya dah terus novel, terdapat beberapa kejanggalan budaya dalam novel ini. Saya ceritakan sikit. Contohnya watak wanita ini telah belajar di Eropah, kemudian berkenalan dengan pemuda Mak Salim. Tapi mereka berhajat untuk berkahwin lah. Tapi disebabkan oleh agama, mereka terpisah. Jadi heroin ini balik dan ke Malaysia. Kemudian menjalankan perusahaan sendiri, membina, kalau tak silap saya, dia membina inak desa di Tasik Chini. Tapi bila hero ni ataupun Mak Saleh ni dah convert Muslim, datang ke Malaysia, dia bertemu dengan wanita ini dan berlaku salam orang Eropah faham
Salam orang Eropah. Kalau salah orang Melayu, dia salam tangan lah. Salam orang Eropah, faham lah. Jadi saya kritik, saya kata dalam budaya Melayu, novel ini berasaskan latar berbudaya Melayu. Jadi kalau peristiwa itu berlaku, dia seolah-olah ada selang budaya. Berlaku satu tindak budaya, saya kritik. Tetapi penulis ini tak terima. Dia kata itu adalah realiti. Memanglah realiti. Cuma bila kita menulis, kita perlu bertanggungjawab apa yang kita tulis. Ya. Saya dalam kursus-kursus pembinaan penulis-penulis muda. Sebenarnya saya adalah salah seorang tenaga dalam perkampungan penulis muda sejak 18 tahun yang lalu sampai tahun 2019 sampai PKP ni lah. Saya membimbing pelajar-pelajar di Melaka khususnya. Saya selalu ingatkan pelajar bahawa apabila kita menghasilkan karya, ingat bahawa kita perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi tulislah benda yang bagus untuk membina budaya, untuk membina masyarakat. Ya. Yang itu. Baik, berkaitan dengan kritik, saya balik semula kepada kritik sastra di tingkatan 6. Dan sampai masa kita mengubah teknikal lah. Ya, melihat karya dari segi sudut budaya misalnya. Melihat karya dari segi sudut agama misalnya. Melihat karya dari segi sudut moral. Banyak teori. Ya. Saya pun tak ingat, yang saya ingat zaman saya dekat universiti dulu, teori taklimah. Dr. Suhaimi Aziz, rakan masa di mata perguruan. Cuma dia nasib baik buat PhD, buat master, kemudian diiktiraf terus PhD. Dia telah mewujudkan satu teori yang dipanggilkan teori taklimah. Ya, dan melihat karya dari segi sudut agama. Jadi kena keluar. Jangan kritik struktur ni dah terlalu lama dah, mungkin 40 tahun, 50 tahun, kena ubah keluar supaya sastra itu jadi menarik. Jadi kalau struktur ni tema apa, daripada tingkatan 3, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dalam Komsas, memang kita tak boleh lari. Sebab mereka, kita nak rendahkan dia punya pemikiran. Tapi di peringkat tingkatan 6 kita dah sampai masuk untuk bebaskan pelajar ini mengkritik dari segi sudut dia. Ya. Mungkin bagi saya melihat Salina, novel Salina, saya bagi contoh novel Salina, mungkin dah pernah baca Salina. Bagi saya melihat Salina itu sesuai dengan zaman. Dengan zaman perang dan sebagainya, kenapa Salina jadi begitu dan sebagainya. Tapi bagi pelajar seperti anda, mungkin melihat Salina dari segi sudut lain. Ya. Sebab dunia anda dengan dunia kami berbeza. Ya. Mungkin nak melihat, Salina itu betul tindakannya. Tapi bagi kami, walaupun dia betul, tapi dia tak boleh bertindak seperti itu. Contohlah, dia kena rasional. Tapi bagi anda, mungkin betul. Sebab dunia anda di waktu itu. Jadi, kalau tanya saya, senang je. Berkaitan dengan kritik sastra memang sangat perlu. Ya. Saya pernah sajak saya dikritik. Nak menangis. Ya. Masa itu saya di Sabah. Yang kritik itu kawan saya sendiri. Dia pakai nama samaran. Ya. Dia pakai nama samaran. Nak menangis, tapi saya tahu. Tapi sampai hari ini, bila saya telefon, awak ingat tak sajak? Ingat lah cikgu, aku tak ingat pula. Mesti awak mengajuk, dia kata. Dengan kritik dia. Dia kata, senang aja. Puisi ini ditulis dalam masa beberapa saat. Boleh tahan tak? Ya. Puisi itu terbit di, kalau tak silap saya, terbit di Borneo Bulletin. Ya. Memang terbit. Dia ya. Jadi saya tak perlulah nak memberi nama walaupun sebab dia rakan saya sendiri. Tapi bila saya fikir balik, kalau karya sebagai seorang penulis, saya pun selalu bercakap dengan kawan-kawan. Kalau kau takut karya yang kau dikritik orang, kau tak akan maju. Ya? Tak akan maju. Untuk Muhtar Mazul, 10 tahun yang lepas, rakan-rakan saya boleh buka blog Munshi 78. Ya. Di dalamnya dia akan tulis sastrawan Munshi. Di dalamnya ada kritik yang sangat pedas yang saya tak boleh terima sebenarnya. Tapi biarlah. Tapi sebenarnya kritik itu telah membolehkan saya mencipta sajak-sajak yang agak keras daripada dulu saya ya. Itu sebab orang penyajak ni awal lembut dan sebagainya. Sebenarnya tak. Ya.
bacalah saja Samad Said dan baca saja Osman Awar. Osman Awar memang melankolik, tapi Samad Said sangat tegas. Ya. Saya mula menukar arah penulisan, ya, daripada bahasa yang lembut kepada bahasa yang tegas, yang telah dicabar oleh rakan-rakan saya. Sebenarnya cabaran rakan-rakan saya sebenarnya bila saya latih balik, rupanya ada kebaikan. Ya. Itu yang lahirnya dialah pemikir bangsa. Ada beberapa puisi yang memang tegas. Dan dialah pemikir bangsa dia yang baru ni, jangan gendang bertingkah lagi, dan terkini wayang-wayang Tok Dalam. Ya. Memang sajak itu keras. Ya. Memang boleh dideklamasikan dengan keras. Jadi kalau ditanya kritik bagi seorang penulis, dunia kritikan kena hidup. Sekarang ni dah tak hidup. Dulu kita ada H.B. Yassin, ya, Manasik-Kana, dia perlu ada. Ya. Dr. Saleh Rahmat dari UM perlu, kalau saya lah, mungkin Dr. Saleh Rahmat, Dr. Samsudin kena keluar daripada dunia penulisannya. Dia kena masuk dalam dunia kritikan. Ya. Sebab rakan-rakan memerlukan khidmat untuk mengkritik. Daripada melepaskan kepada orang yang tak berilmu mengkritik, lebih baik berikan orang yang berilmu, ya, untuk mengkritik. Ya. Sebab dalam Dewan Sastra pun kalau kita tengok ulasan mengkritik, ya, ada selepas sajak dia ada ulasan. Dan sampai masa kena keluar kritik ni, kalau puisi itu memang lemah, cakaplah lemah. Ya. Kalau puisi itu memang boleh angkat, kita angkat. Ya. Saya ambil contoh, puisi doa Khairul Anwar. Puisi itu sangat mudah. Tuhanku, dalam termangu aku sebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang bentuk kembara di negeri asing. Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Bahasa dia sangat mudah, tetapi cuma betul-betul kita tak mampu untuk masuk ke puisi itu. Puisi itu bercerita tentang kita bercakap dengan Allah ketika kita sembahyang. Itu hebat. Itu yang memerlukan seorang kritik, menghuraikan. Sekarang ni banyak sajak, ya. Sajak-sajak yang terbit dalam majalah, dalam surat khabar. Dan akhir-akhir ini kita dah ada sajak-sajak yang diterbitkan oleh rakan-rakan penulis. Sedangkan sajak itu tidak dinilai secara yang sebenar lah. Jadi kita bila buku itu dihantar, dibaca oleh pelajar, pelajar kata ini sajak. Kadang-kadang dia bukan sajak pun, dia hanya kata-kata saja, ya, yang diluahkan. Ya. Sajak ni dia unik. Itu sebab kita ambil sajak itu adalah susunan kata-kata yang terbaik, yang indah. Dia dipendek, ya, tapi dia indah. Ya. Kalau tak saya tengok macam sajak Osman Awar, sajak Dr. Samsudin sendiri, ya. Saya mengagumi bahasa dia. Bahasa Dr. Samsudin ni dia agak tinggi. Ya. Zain Kasturi, ya. Zain Kasturi dulu ada sahabat saya daripada Kelantan, arwah, tak ingat dah. Ya. Itu semua orang-orang tahap-tahap, dia punya bahasa tinggi. Ya. Dia penulis kelas atas. Saya di bawah sikit. Ya. Sebab baca saya sajak Zain, Dr. Samsudin, siapa lagi seorang saya tak ingat. Ya. Sajaknya memang sedap. Ya. Dia ada dia punya home base ni. Jadi perlu, dunia kritik perlu supaya dapat membina penulis. Kalau tidak, macam itulah. Supaya saya membetulkan pelajar. Saya kata tolong terima apa yang saya nak betul dalam karya. Kadang-kadang saya kata, awak ni tulis macam awak bermimpi. Dia kena terima lah. Jadi bila kita betul kan, sonok. Ya, kita tahu siapa berbakat dan sebagainya. Ya. Dan daripada perkampungan tu ada di kalangan yang dah jadi novelis. Ya, novel. Dah jadi penulis filem, ya. Tapi saya tak nak ceritakan lah, ya, dengan anak ini untuk kejayaan mereka, ya. Nanti dia jadi bahan dalam kertas kerja ni tak bagus, ya. Okey, rasanya cukup tu.
Okey cikgu, terima kasih cikgu atas komen-komentar mengenai kritikan dalam karya sastra ni. Jadi cikgu, sebenarnya kita ada satu dua soalan lah. Ini adalah soalan yang terakhir sebenarnya. Tapi kalau cikgu ada soalan ataupun nak berkongsi selepas soalan akhir ni, sangat-sangat saya alukan kalau cikgu nak berkongsi apa-apa sahaja. Tapi sebelum soalan akhir ni, saya nak bertanya lah, adakah cikgu mempunyai satu harapan kepada dunia sastra negara amnya dan khususnya kepada sastra di negeri Melaka, ataupun kepada harapan mengenai sastra kepada masyarakat, pelajar ataupun mahasiswa dan sebagainya. Silakan cikgu. Baik, yang pertama sekali saya masuk di Melaka dulu lah sebab negeri kecil. Tetapi perkembangan sastra di Melaka agak perlahan. Kerana bagi saya di Melaka ini sastra seolah-olah terpinggir. Ya. 10 tahun yang lepas kita ada sastrawan negeri. Ya, tetapi dah lepas 10 tahun pun masih belum ada sastrawan yang kedua. Ya. Dan insyaAllah saya sedang usahakan, walaupun saya gagal, walaupun saya sedih, walaupun saya malu dan sebagainya menghadap orang, tapi saya dalam usaha saya mengusahakan untuk anugerah sastrawan Melaka yang kedua. Ya. Sastrawan Melaka yang pertama adalah arwah Datuk Muhtar Yassin. Itu di Melaka. Dan insyaAllah di Melaka ini saya masih lagi membimbing pelajar, tapi disebabkan PKP kita tak boleh buat kursus perkampungan menulis muda atau tunas muda. Saya kalau ada pelajar yang berbakat, saya akan serapkan ke Dewan Bahasa untuk minggu tulis remaja. Itu untuk di Melaka dan kita akan terus aktif melalui Persatuan Ikatan Perseratan Melayu Melaka. Dan juga kita membantu rakan-rakan kita seperti penama dan lembaga bahasa. Serta saya terlibat dengan JKKM, ya, Jabatan Kebudayaan. Ya. Bukan disebabkan oleh anugerah mereka pada saya, tidak. Memang sebagai tenaga sumbangan. Ya. Yang pertama, yang kedua, untuk pengetahuan ilmi sebenarnya, mulai tahun 1995 saya mula mendekati puisi tradisional. Ya. Saya mula menggali dan sebagainya dan saya mula memperkenalkan nazam. Ya. Sekarang ini dalam proses memperkenalkan rejang, puisi rejang yang saya jumpa di RIM dan saya telah buat rakaman syuting dengan sahabat saya Ruslan Madun. Ya. Nazam dah disiarkan kalau tak silap saya tahun 2018. Ya. Cuma kalau saya ada video nanti saya cuba bantu. Tapi rejang ya. Rejang belum disiarkan. Tunggulah dia punya turn siaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan buat bengkel, banyak bengkel-bengkel. Selain daripada puisi modern, saya akan bengkelkan puisi tradisional seperti seloka dan sebagainya. Dan melalui YouTube pun saya dah mula upload ya puisi-puisi tradisional yang anak-anak sendiri tak tahu seperti rangkait ya. Seloka, seloka tu ada beberapa lagu, kenapa saya modernkan ya. Jadi semua itu adalah sumbangan lah untuk saya sumbangkan kepada Melaka. Baik, untuk Malaysia, memang dalam musim COVID ni memang terpaksa perlahan ya. Dan maaflah kalau rakan-rakan penulis, sebenarnya sastra kita agak lembab sedikit sekarang ini. Mungkin disebabkan oleh kewangan dan sebagainya, mungkin disebabkan oleh penyakit, mungkin disebabkan oleh ya ramai penulis-penulis hebat semakin tiada ya, dan mungkin ada sedikit masalah politik, sastra dan sebagainya. Ya. Sepatutnya sastra Malaysia ini dikembangkan bukan sahaja di Malaysia tapi kena keluar ke peringkat antarabangsa. Ya. Dan orang sastra ni bila tengok orang sastra berjaya kita rasa seronok. Ya. Kita ramai sekarang ni, ramai penulis-penulis kita dapat Sirai Award dan sebagainya. Tetapi kita belum ada penulis kita yang dapat Nobel Prize dunia. Ya. Walaupun pernah dicalonkan. Ya. Sebenarnya pernah dicalonkan. Ya. Pak Shanun kalau tak silap saya, mungkin rakan-rakan di kalangan penulis-penulis besar tahu.
Ya, tetapi ada bersebab-sebab sehingga nama itu tak dihantar dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita melihat karya Shah Anon itu dengan penulis-penulis yang diberikan hadiah novel, ya, karya itu sangat hebat, sangat hebat. Shah Anon seorang penulis hebat. Bukan saya mengatakan dia hebat kerana dia guru saya. Dia pernah mengajar saya di MPSI dan pernah mengajar menjadi pensyarah saya di USM. Ya. Dan saya pernah mengambil kertas perbandingan sastra dengan Pak Shah Anon. Ya. Dan kami ini pada masa itu memang bodoh bahasa Inggeris. Ya. Hebatnya Pak Shah Anon ni dia boleh terjemahkan novel-novel dari Afrika, novel-novel dari Afrika, dari India, dari Filipina, dia terjemahkan untuk student. Ya. Itu hebatnya Pak Shah Anon. Ya, sebagai guru arwah, sebagai seorang guru, sebagai seorang syarat. Ya. Itu harapan saya dalam sastra, rakan-rakan sastra. Harapan yang ketiga, kepada pemerintah khususnya, janganlah memandang sepi orang sastra ni. Ya. Sebab sesuatu tamadun bangsa, tak kisahlah dia Greece ke, dia Athens ke, dia Empire Osmania ke, dia Eropah, Empire Eropah sekarang ni, atau Empire Amerika, orang melihat kehebatan sebuah empire itu dari sudut sastra. Mereka tak jumpa. Kalau di Greece kita tak jumpa dari sudut sains, kita tak jumpa. Tapi kita dapat mereka jumpa hebatnya sebuah empire itu dari karya-karya sastra. Jadi ubahlah pemikiran supaya menganggap sastra ini sebagai orang yang berhayal dan sebagainya. Kadang-kadang sakit telinga ya bila orang politik ya menyatakan orang sastra ini orang yang berhayal dan sebagainya. Kadang-kadang letih ya. Sedangkan kita punya sumbangan adalah membina jiwa, membina budaya. Sebabkan mereka tidak memahami sebab dasar pendidikan negara kita di mana orang sains, awak sains saya lah, awak sastra. Orang sastra ada juga sains sebab kita belajar sains, rangkaian sains. Orang sains dimasuk sains tulen dia tak ada dah. Dia terus sains. Itu sebab masa saya menjadi guru latih bahasa khususnya Komsas, saya tegaskan pada cikgu-cikgu, tolong belajar cara deklamasi saja, tolong belajar cara bersyair, tolong belajar cara bersuara. Realiti kita membaca dengan kita menekan button komputer, orang lain membaca dalam komputer, kita dengarkan pada pelajar lain. Bila saya dalam satu peristiwa yang panjang ni episod, tapi sebenarnya ini cerita pengalaman. Saya memberi satu ceramah selepas PMR pada tingkatan 3 sebuah sekolah. Saya dah masukkan dalam Facebook tapi sebagai satu hiasan kita punya dialog wawancara ini. Satu sekolah tapi saya tak nak jelaslah sekolah tu. Ya. Dan ada 100 lebih, 157, 158 pelajar tingkatan 3. Tahulah pelajar tingkatan 3 sekolah itu bukan sekolah baik, sekolah sederhana saja. Ada pelajar ujung, ada pelajar mata merah. Faham pelajar mata merah ni? Dan pelajar yang inilah. Ya. Saya diminta beri ceramah tentang puisi tradisional. Memang awak pikuk. Ya. Memang mereka tak minat. Kita bersyair mana dia orang minat. Sebab dunia dia orang berbeza. Kemudian saya berfikir, apa saya nak buat? Saya ngajar di Seloka. Seloka, aduhai malam Pak Kado. Dia, apa benda ni orang tua ni? Ya. Lalu, bila datang idea, Allah bagi idea. Saya menukar Seloka Pak Kado tu menjadi lagu rock. Jadi rock lah orang tua ni. Ya. Jadi saya ambil lagu Isabella. Ya. Bila dia boleh sedikit je go, sedikit. Boleh ke? Ya? Belanja. Boleh, insyaAllah. Ya. Saya tukarkan kepada lagu Isabella. Dia orang terpanjat tu. Seni kata lain kan. Saya sebut, saya nyanyi sikit. Aduhai malam Pak Kado, ayamnya menang, kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran.
Mudi menungkah suluh, hilir menungkah pasang. Ada istri dibunuh, awak pulang mati tak makan. Budak-budak sambut lebih itu budak sambut. Bayang budak sambut 150 orang sambut. Dia Isabella. Akhirnya satu sekolah tak jadi belajar. Sudah. Saya kata berhenti, saya kata berhenti dia dah buat dia dekat dewan. Bayang boleh bayang tak 150 orang pelajar buat chorus. Ya. Akhirnya cikgu, kita berhenti sekejap. Sekolah tu dia ada milik muzik, dia ambil alat muzik, budak ni dia ambil alat muzik, kita mula. Jadi bayanglah 150 orang, melayan pelajar 150 orang. Ya, dengan puisi tradisional menjadi lagu moden. Ya. Jadi kena ubah, kena ikut situasi lah. Itu yang selalu saya jelas kepada guru-guru, tolong belajar macam Hafizul. Ya. Ini seni bangsa, ini seni bangsa. Syair. Kalau sekurang-kurangnya perlu tahu 4 atau 5 lagu. Ya, bukan hanya selendang lima kali selendang lima. Itu dah biasa kita dengar. Ya. Pelajar perlu belajar. Ya. Kalau boleh persatuan misalnya buat bengkel, panggil beberapa orang, di KL senang. Ya. Buat bengkel. Macam mana nak mengalurkan syair, bagaimana 2-3 lagu, bagaimana nak mengalurkan rindam. Ya. Bagaimana nak mengalurkan nazam, nazam Melaka, nazam Pahang, nazam Terengganu, ya. Dia ada cara dia. Ya. Jadi bawa bekal. Ya. Sebagai pelajar sastra, benda itu adalah bekal. Kalau jadi cikgu, dia sangat-sangat berguna. Ya. Jadi kalau kita ajar tema, struktur, tidak akan boring. Ya. Kalau cerpen, kita ada cara. Ya. Membaca fragmen cerpen. Mungkin kita boleh bawa dalam bentuk lagu, bentuk lakon dan sebagainya. Jadi itu dari segi bagaimana kita nak menarik minat pelajar lah. Itu harapan saya khususnya. Okey, apa lagi Hafizul yang ada? Ya. Setakat ini adalah harapan itu adalah melupakan orang kata soalan terakhir dalam saya punya soalan lah. Jadi ada tak cikgu nak ceritakan orang kata pengalaman paling berharga ataupun nak sharekan apa-apa sajalah berkaitan dengan perjalanan sastra cikgu sebelum kita menutup kita punya wawancara ni cikgu. Baik, untuk menghasilkan karya sastra mesti menulis lah. Kalau tak menulis nak hasil macam mana, itu yang pertama. Kalau tak tahu menulis, belajar. Ya. Belajar menulis. Ramai orang keliling kita untuk bantu kita. Dan perkara paling besar sekali, jangan malu. Ya. Ambil, tulis dan komputer, serah. Ya. Serah pada Omar Mamat ke, serah pada Dr. Samsudin. Setiap pensyarah yang ada. Ya. Cikgu, boleh semak sekejap. Apa saja awak di komol balik. Kali pertama jangan rasa apalah, tak ada apa. Itu adalah cabaran. Ya. Awak boleh bayangkan, ya. Boleh bayang tak mati tidak semangat. Kalau selepas 6 bulan dibantau balik daripada 18 ke 20 baris hingga 2 baris. Dia memang mematahkan. Ya. Tapi sebenarnya bila saya fikir itulah semangat yang dibagi ke kita. Kau tahap kau yang tu, 2 baris tu. Bila kita sampai satu zaman macam ni, kita membimbing pelajar pula, kita fikir, pernah saya betulkan sajak pelajar, boleh kata bukan sajak dia dah. Ya. Tapi dia bila dapat dia kata seronok, oh sajak dia sedap gitu. Tapi sebenarnya bahasa itu adalah bahasa cikgu. Ya. Jadi bila nak menghasilkan karya, jangan malu. Yang pertama. Yang saya tempuh lah. Kemudian ini saya lah, sebab saya menulis bukan untuk dapatkan duit dan sebagainya. Ada bayar, tak ada tidak lah. Ya, itu saya sebab saya ada kerjaya sendiri. Tapi bagi penulis-penulis novel saya lihat dunia sastra di Indonesia, penulis novel sudah mula menjadikan penulisan itu sebagai satu kerjaya. Ya. Cubalah nanti tengok download siapa di kalangan novelis ini yang paling kaya, ya, penulis yang paling kaya di Indonesia. Ada yang dah jadi jutawan, ya. Kalau tak silap saya Mursyid apa namanya? Novel Mursyid yang mula menjadi kerjaya. Kemudian
ada ketikanya kita akan dianugerahkan. Ya. Dalam saya aktif, saya pernah dianugerahkan pingat. Ya. Sebalik saja daripada Indonesia tu, masa kami pergi di Indonesia tu kami tak ramai, kalau tak silap Dr. Samsudin ada. Kami dari Malaysia, pada masa itu saya, Pak Samad Said, ya, Amiruddin daripada PPJ, Dr. Samsudin sebagai seorang ceramah pada masa itu, tak silap saya, adalah Kopral Tasar dan sebagainya. Masa kami di Batam, dan baca puisi. Jadi kami sebenarnya duta ya, pada masa itu, dan balik tahun itu dianugerahkan JK kerana membawa Malaysia. Kemudian pada tahun 2016, kalau tak silap saya bulan 12 itu dianugerahkan sebagai tokoh penggiat sastra budaya negeri Melaka. Ya. Jadi itu yang kita dapat, tapi itu bukan satu kebanggaan pun, itu sebagai satu sepenat lah. Ya. Adalah sedikit kewangan yang ya, sebagai satu kepuasan. Cuma bila ada title tu, ya, dia agak berat untuk dibawa. Ya. Dalam apa-apa program kita kena ke depan dan sebagainya lah, sebagai tokoh. Dan insyaAllah di Melaka ni, mana yang saya mampu tolong, saya tolong. Itu sebab saya dapat di KKN. Kalau ada bengkel, saya gunakan. Kalau ada orang datang, saya akan beri bengkel. Ya. Saya tak ingat tahu, dalam Facebook saya ada, di mana pelajar-pelajar daripada Pahang inginkan belajar puisi tradisional. Jadi saya kena datanglah bagi penerangan, dan sekarang ni saya mula turunkan kepada anak-anak pelajar. Ya. Saya dah mula lepas. Contohnya Puan Nuriza sekarang ni, dah mula bergerak. Saya kata saya dah tua. Saya umur dah 62 masuk 63. Jadi anak-anak saya kena ganti. Jadi Hafizul kena faham, kata anak-anak tu anak saya je, termasuklah pelajar saya. Saya guna istilah tu. Okey Hafizul, rasanya sampai situ je. Saya punya pandangan lah. Jadi moga-moga dia bermanfaat dalam Hafizul menyelesaikan tugasan universiti, terutama dalam PKPB ni. Mungkin tak boleh balik kot. Tak boleh cikgu. Tak boleh balik, cikgu boleh keluar, ada dalam Melaka je. Jadi selamat berada dalam kampus UPM. Tapi dalam kampung boleh gerak kan? Boleh. InsyaAllah. Baiklah cikgu, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rani Embi kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam temu bual ini, berkongsi pengalaman, cerita dunia sastra beliau pada masa sekarang dan juga harapan pada masa akan datang. Saya doakan agar cikgu terus dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi cikgu. Baiklah hadirin, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Hafizul berjaya dengan cemerlang dalam pengajian di UPM. Kirim salam kalau ada sahabat-sahabat saya di sana yang menjadi pensyarah. Assalamualaikum.